Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita seterusnya, Jolo kejar Lesner untuk derma Badan Amal Rosmah. Berita penuh, ahli perniagaan yang menjadi buruan, Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo, memaksa jurubeng tim Lesner untuk memberikan derma kepada Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Bakti. Menurut keterangan Lesner di Mahkamah New York pada 22 Februari, dia menyatakan dalam email kepada bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng, bahawa Law mengejarnya untuk memberikan derma itu. Saya sebut di sini bahawa Law juga menghantar mesej kepada saya mengenai sumbangan ini dan tindakan dia mengajar saya akan membuat saya gila, katanya kepada mahkamah. Pendakwa draw roll, dan apa yang defendant Ng katakan sebagai jawapan kepada anda? Lesner, saya tahu, buatlah benda berfaedah. Adakah kamu mendapat teks bahawa mendatangkan kemarahan R adalah serius? Dia kata biarkan dia tenang minggu depan, tapi pada hujung minggu depan, jika tiada cek, kita perlu sedia secara pribadi. Roll, apabila defendant menulis petikan kemarahan R adalah serius, apa yang anda faham dia cakap tentang apa? Lesner, pemahaman saya Rosmah Mansor, isteri Najib Abdul Razak, Perdana Menteri ketika itu, sangat kecewa kerana sumbangan itu mengambil masa yang lama. Bakti adalah kumpulan isteri-isteri ahli parlimen dan menteri kabinet yang menumpukan kerja amal dan ditubuhkan pada 1977. Isteri Perdana Menteri mempengurusikan Bakti. Lesner menjelaskan dalam perbicaraan bahawa untuk mendapatkan perjanjian dengan kerajaan Malaysia, dia telah berurusan dengan Law. Law kemudian membuat dua permintaan kepada Lesner pada tahun 2009. Pertama, dia perlu mendapatkan pekerjaan di Goldman Sachs untuk 3 anak Najib. Kedua, dia menyokong kerja kebajikan yang dibuat Rosmah. Lesner memberitahu mahkamah bahawa menderma kepada Bakti akan membolehkan Goldman Sachs meneruskan kerja mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga Perdana Menteri itu. Rosmah saya kenal sejak bekerja di Malaysia, sangat berkuasa ke atas suaminya. Pengaruhnya terhadapnya sangat besar dan oleh itu, apabila permintaan pertama itu datang, ia benar-benar cuba memanjangkan hubungan kami dengannya dengan memberi sesuatu nilai yang merupakan sumbangan kepada kerja kebajikannya yang akan menjadikan dia kelihatan baik, katanya. Ditanya apakah Goldman Sachs biasa menerima permintaan untuk memberikan sumbangan, Lesner berkata, dia tidak pernah menerima permintaan sedemikian daripada kerajaan atau individu berkaitan kerajaan sebelum ini. Dia berkata, Goldman Sachs mempunyai skim bernama Goldman Sachs Give, GSG, yang merupakan peruntukan kepada sumbangan amal yang dibuat oleh rakan kongsi Goldman Sachs. Pada masa itu, Lesner adalah ketua Goldman Sachs bagi Asia Tenggara. Saya tidak boleh sentuh wang itu untuk kegunaan pribadi saya sendiri, tapi saya boleh mendedikasikannya untuk sumbangan amal. Jika saya gunakan wang terkumpul atau dana daripada kumpulan itu, ia adalah satu keperluan untuk melalui proses pemeriksaan Goldman Sachs. Pemeriksaan itu termasuk oleh pasukan pematuhan undang-undang dalaman kami. NGS Gives adalah pasukan yang sebenarnya dan peguam luar juga yang akan melakukan pemeriksaan itu, katanya. Pada akhirnya, Lesner berkata dia membuat sumbangan sebanyak AS300,000 bersamaan RM1.2 juta ringgit yang disifatkannya sebagai jumlah yang besar. Lesner adalah saksi utama dalam perbicaraan jenayah terhadap Ng yang dituduh melanggar undang-undang anti rasuah AS dan pengubahan wang haram berkaitan 1MDB. Ng pernah menjadi kaki tangan bawahan Lesner di Goldman Sachs. Lesner mengaku bersalah atas tuduhan serupa pada 2020 dan didenda AS 44 juta. Goldman Sachs telah dikenakan sekatan di AS. Firma itu juga berdepan tindakan pihak berkuasa Malaysia yang berakhir dengan perjanjian penyelesaian yang besar.
Goldman Sachs telah membantu mengumpul AS 6.5 bilion untuk 1MDB yang ditubuhkan pada 2009 sejurus selepas Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Pihak berkuasa AS dan Malaysia percaya kebanyakan wang yang diperoleh telah dibazirkan.